Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan bagi subjek PPPG 2173 Fiqh Muamalat, iaitu aplikasi Baik Assalam dalam platform e-dagang. Pada zaman kemajuan teknologi ini, terdapat banyak transaksi jual beli yang dilakukan melalui dunia maya ataupun melalui platform online dan internet, yang mana ianya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Setiap orang berpeluang untuk berbelanja secara atas talian melalui website atau aplikasi pembelian seperti Shopee, Lazada, Zalora dan sebagainya. Pembelian yang dilakukan secara atas talian ini adalah dinamakan sebagai Baik Assalam kerana pembeli membeli sesuatu barang dengan membuat pembayaran tunai secara atas talian, tetapi penyerahan barangan ditangguhkan dan akan dikirimkan melalui perkhidmatan penghantaran barang atau kurier sesuai mengikut spesifikasi tempoh waktu dan tempat penyerahan yang ditetapkan. Definisi Baik Assalam. Assalam dari segi bahasa iaitu as-salaf yang bermaksud at-taqdim, iaitu pendahuluan atau mendahulukan. Dari segi istilah, Baik Assalam bermaksud menjual sesuatu yang menyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan lafaz as-salam atau as-salaf, iaitu bayaran yang didahulukan. Baik Assalam juga didefinisikan sebagai menjual sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan, iaitu dengan mendahulukan harga dan menangguhkan barangan untuk ke sesuatu tempoh. Baik Assalam merupakan suatu pengecualian, merupakan satu transaksi yang dibenarkan oleh syarak atas dasar faktor keperluan dan kemaslahatan manusia. Hukum pensyariatan Baik Assalam. Baik Assalam merupakan kontrak jual beli yang diharuskan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, seperti mana dalil daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya." Rukun Baik Assalam. Mengikut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Baik Assalam yang diharuskan perlu mempunyai 3 rukun, iaitu yang pertama, pihak yang berakad, al-aqidan. Pihak yang berakad hendaklah dianggotai oleh pembeli ataupun penempah, iaitu al-muslim, individu yang mendahulukan atau menyerahkan wangnya untuk mendapatkan barangan yang diinginkan. Yang kedua adalah penjual, al-muslim ilaih, iaitu individu yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan kepada penempah. Rukun Baik Assalam yang kedua hendaklah mempunyai sirah, adanya penawaran ijab dan penerimaan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua-dua belah pihak yang bertransaksi. Rukun Baik Assalam yang ketiga iaitu subjek akad, terdiri daripada harga barang tempahan, ros al-mal dan juga barang tempahan, iaitu al-muslam fi. Syarat harga barang tempahan. Yang pertama ialah kadar dan bentuk pembayaran mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak. Yang kedua, proses penyerahan dan penerimaan harga modal barang dalam jual salam mestilah dilakukan semasa akad. Jika tiada penyerahan awal harga oleh pembeli, maka ia tidak menjadi jual beli salam kerana ia berubah kepada konsep hutang dengan hutang. Syarat barang tempahan pula, yang pertama hendaklah boleh dinyatakan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Yang kedua, diketahui jenis, kualiti, jumlah dan sifat oleh kedua-dua pihak. Yang ketiga, tidak bercampur aduk dengan barangan lain yang berlainan jenis. Dan yang keempat, mestilah diperhutangkan dan hanya dinyatakan sifat barangan tersebut tanpa merujuk kepada barangan yang tertentu. Yang kelima, ianya mampu diserahkan. Dan akhir sekali, tempoh penyerahan dan tempat penyerahan perlu ditetapkan. Seterusnya adalah berkenaan e-dagang. E-dagang adalah satu bentuk sistem pembayaran yang mana proses serta komunikasi yang berlaku di antara kedua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli, memberi kesan dari sudut ekonomi dan memberi kesan yang perlu kepada pengeluaran, pengedaran atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan ekonomi berandaskan kepada elektronik. Jadi, transaksi melalui e-dagang ini banyak memberi kemudahan kepada para peniaga untuk menjalankan perniagaan dan memudahkan pelanggan untuk dapat barang yang diingini secara cepat dan mudah hanya melalui gadget elektronik sahaja. Antara kriteria jual beli dalam platform e-dagang, yang pertama adalah terjadinya transaksi antara dua belah pihak, iaitu antara penjual yang menjual produk dan pembeli yang membeli produk tersebut. Yang kedua adalah adanya pertukaran barang, jasa atau informasi. Jual beli yang dilakukan dalam platform e-dagang mestilah terhadap sesuatu produk yang wujud, yang mana ia boleh dihantar kepada pembeli. Dan pembeli juga perlu membuat pembayaran dan setelah itu memberikan informasi maklumat diri seperti alamat untuk dihantar barang tersebut. Yang ketiga adalah kriteria yang paling utama, iaitu adanya internet yang merupakan media utama dalam proses akad tersebut. Proses pembelian e-dagang tidak akan wujud tanpa internet. Aplikasi Baik Assalam dalam platform e-dagang dijalankan seperti proses berikut. Yang pertama, pada mulanya pembeli akan memesan barang yang ingin dibeli atau ditempah secara atas talian dan kemudian membuat pembayaran secara tunai. Dan setelah itu,
barang yang dibeli itu akan dihantar oleh penjual dengan perkhidmatan pos barangan kepada pembeli mengikut tempoh waktu dan tempat penyerahan barang yang telah ditetapkan. Dan akad jual beli salam ini akan berakhir apabila pembeli menerima barangan tersebut. Seterusnya, kelebihan prinsip jual salam dalam e-dagang. Sebenarnya banyak kelebihan untuk peniaga yang menjalankan bai' salam dalam e-dagang, seperti peniaga tidak perlu memegang stok. Prinsip ini sesuai dilaksanakan dalam e-dagang kerana penjual tidak perlu memastikan setiap barang yang diiklankan dalam laman web itu perlu ada semasa akad dilakukan. Yang kedua, ia memudahkan urusan peniaga kerana dapat meringankan beban kerja dan masa. Oleh kerana penjual tidak perlu bersusah payah untuk memegang stok, jadi penjual hanya akan dapatkan barang tersebut setelah menerima tempahan sahaja. Namun perlu diingatkan bahawa penjual perlu menyatakan dan iklankan barang tersebut secara terperinci kepada pembeli. Bai' salam dikatakan menepati prinsip asas muamalat Islam jika wujud kerelaan pihak berkontrak. Akad menjadi mekanisme utama bagi menzahirkan kerelaan pihak yang berurusan dalam perniagaan, dan persetujuan yang dimeterai dalam pembayaran itu mestilah bebas daripada sebarang unsur-unsur paksaan, penipuan dan sebagainya. Yang kedua, penjual perlu memastikan tiada elemen haram seperti riba berlaku dan hanya menjual barangan yang halal saja. Yang ketiga, penjual juga mesti memastikan keadilan berlaku seperti menjual harga barang sesuai dengan kualiti barang tersebut, tidak menyembunyikan sebarang kerosakan pada barang tersebut, dan penjual juga perlu memberi penerangan dan maklumat data yang lengkap berkaitan produk supaya pembeli dapat keadilan untuk mengetahui spesifikasi barang tersebut. Kesimpulannya, jual beli salam melalui platform e-dagang atau online dapat memberi kemudahan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Namun, jika kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika, budaya dan hukum yang jelas, ianya akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi atau menzalimi. Oleh itu, transaksi ini diperbolehkan menurut Islam selagi mana tidak mengandungi unsur-unsur yang dapat merosakkannya seperti riba, kezaliman, penipuan dan sebagainya, serta memenuhi rukun dan syarat di dalam jual beli.